أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah izinnya pada hari ini, Sayyidul Ayam, hari Jumaat 11 Rajab 1444 Hijriah, bersamaan hari ini 2 Februari 2023 Masihi. InsyaAllah perkongsian kita berhubung tentang hati. Semua ada hati. Ya, ada sakit hati, makan hati. Ya, hati ini sangat penting, kena dijaga. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Masalah hati. Hati ini kadang-kadang baik, hati kadang-kadang berubah. Sebab itu dalam doa kita selalu Allah menguji kita. Selalu kita hati boleh berubah-ubah. Hati lembut, hati kasar, murah hati. Hidup kita sentiasa kena murah hati. Mafhum dari ayat tersebut, di dalam hati mereka, golongan orang-orang munafik ini, terdapat penyakit. Hati yang mempunyai penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit syak, penyakit hasad dengki. Ya, ini penyakit. Penyakit yang menyebabkan kerosakan. Boleh manusia itu akan menjadi pergaduhan, perpecahan. Maka Allah SWT tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran Allah SWT. Jadi kita kadang-kadang takut hati kita ini, ya, dalam solat pun kalau tak jaga hati kita, kita akan lalai. Badan solat, hati melayang. Ya, itu yang kita khawatir. Kita dikehendaki dalam solat itu, Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang yang beriman, allazina hum li salatihim khashi'un, apabila dapat melaksanakan ibadat solat itu dengan khusyuk. Ini sembahyang, hati melayang, terkonang-konang hal dunia, ya, yang kita khawatir. Sebab itulah kita kena dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah SAW tentang kesibukan manusia terhadap dunia, yakni dunia yang memasghulkan akan hati pada batinnya, dalaman diri seseorang tersebut. Kerana hati itu tempat bersemadi segala keinginan. Diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, baginda bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Fa'asiru ma yabqa ala
yakhna. Jelas. Sesiapa yang mencintai dunia nescaya memudaratkan akhiratnya. Dan sesiapa yang mencintai akhirat maka mudaratkan dunianya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang kekal daripada yang fana. Dunia ini fana, akan binasa. Akhirat berkekalan. Kita di dalam alam barzakh sampailah ke alam mahsyar, alam akhirat. Dalam kehidupan kita kena mencari jalan. Apabila kita berbaik-baik semasa hidup kat dunia, pastinya kita akan berbaik di alam barzakh. Kita sekarang ini duduk di alam yang kedua. Setelah kita telah selesai menghadapi alam rahim ibu kita, kita keluar daripada kandungan ibu sama, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang sampai lebih daripada setahun. Ya, sebagaimana imam kita, Imam Asy-Syafi'i, di rahim ibunya selama 4 tahun. Tu kita ni kalau lebih dia 9 bulan tak lahir, jumpa doktor, takut mati dalam perut, dalam kandungan. Tak, semua kuasa Allah. Yalah, ini kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada hamba-Nya tak sama. Ya, masa kita ni kalau dalam alam rahim itu kita ada masa-masa yang ditentukan. Ya, pertama 40 hari masa kita bersama suami isteri menghasilkan cantuman, ya, air mani suami dan benih yang lahir kepada rahim isteri kita. Barulah 40 hari itu jadilah segumpal darah. 40 hari jadilah seketul daging. 40 hari barulah menjadi bentuk manusia. Semuanya dicampurkan 6 bulan 10 hari. Allah akan mengutus malaikat untuk memberi penyawaan kepada rahim tersebut dengan 3 perkara yang ada pada dia yang dijanjikan, ditentukan oleh Allah. Pertama, usianya setakat mana, ajal kita. Kedua, rezeki kita. Ketiga, ya, kedudukan kita semasa hidup kat dunia. Ya, kita tak tahu. Ya, saya tak mimpi nak duduk di Kuala Lumpur. Ya, tuan-tuan pun tak mimpi dari Bangladesh nak duduk di Malaysia. Lahir tu ada ke bercakap aku nak duduk Malaysia? Weh, aku nak duduk Malaysia. Tak ada. Semua tak ada mimpi. Saya pun lahir tak ada mimpi. Weh, aku nak duduk Kuala Lumpur. Tak ada. Ya, nak duduk di Sentul. Tak ada. Itu penempatan, penentuan semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjaya kita punya Allah menentukan, rezeki kita Allah menentukan, jodoh kita Allah menentukan. Apa nak kita fikirkan? Semua ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita menghadapi, kena yakin dengan hakikat kehidupan kita semuanya adalah anugerah Allah Ta'ala. Ya, hadis ini menjelaskan, disetujui oleh para sahabat tentang hadis tadi. Nyatalah bagi anda bahawasanya apabila zahir anda maskul tentang hal-hal dunia, anda akan rugi. Ya, sesungguhnya diriwayatkan oleh Salman Al-Faris, ya, oleh sahabat Salman Al-Faris. Apa dia? Radhiyallahu an, qala, berkata ia, sesungguhnya seseorang hamba apabila dia zuhud
pada dunia, nescaya hatinya bersinar dengan hikmah dan anggotanya akan menolongnya untuk kuat beribadah. Zuhud maknanya bersifat qanaah. Sifat qanaah ni mesti kita ada. Sifat kesederhanaan. Kita sifat kesederhanaan ni cukup dengan kedudukan kita, dengan kita perbelanjaan kita, jaga ekonomi kita, itu qanaah. Jangan berlebih-lebih sampai menanggung risiko hutang-hutang yang berlebihan. Mampu kita mana? Kalau mampu kita sebagai setakat membeli rumah 70,000 lah mampuan kita. Jangan kita berhutang berlebihan sampai 200,000. Sakit tak? Ini satu cerita berlaku benar. Sahabat saya, dia nak bernikah, dia berhutang dengan bank. Tak banyak dia berhutang dengan bank. 20,000 je, tak banyak. Sampai anak 4 tak selesai lagi hutang. Jadi setahun. Ada 4 orang semua sekolah, selesai hutang pun belum. Ini masalah. Sebab kita ni semua risiko yang kita hadapi. Sebab apa? Kita nak buat secara besar-besaran, hebat dipandang makhluk juga, tetapi tak hebat dipandang oleh Allah SWT. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam melaksanakan amal-amal kita semasa hidup kat dunia. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, raka'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jallun halaluhu min ibadihil muta'abbidin ila akhirid dar ila akhirid dar dahli abadan sarmada. Jelas apa dia kata Rasulullah SAW? Matannya 2 rakaat solat yang dilakukan oleh seorang yang alim lagi zahid. Zahid, orang yang lemah lembut, berjiwa mulia terhadap Allah. Zuhud. Jangan zahid lain pula. Ini senyum masih. Itu dalam bahasa Arab. Zuhud boleh, zahidun jamak ini jamak. Baik. Apa dia? Hatinya terlebih baik dan terlebih dikasihi kepada Allah Azza wa Jalla daripada ibadah tanpa ilmu, tanpa zuhud. Ilmu tak ada. Kita ni dekat-dekat Ramadan ni, bulan Rejab ni, apa yang kita perlu? Sebab masjid ini macam-macam mengadakan. Betul. Kuliah tiap malam kecuali malam Jumaat. Tiap malam dia akan kuliah. Dan ustaz, berbagai ustaz yang datang. Tapi berbagai kitab yang diajarkan. Tapi sambutannya orang itu, buku itu saja yang datang. Sedih. Masjid mengadakan. Tiap pagi kita adakan tadarus, tasbihul Quran. Baca, fahamkan tajwid, makhraj, tadabbur tiap pagi. Kecuali hari-hari yang tertentu yang ada kuliah subuh, hari Sabtu dan Ahad. Tiap hari diadakan. Kelas tasbih ada diadakan di atas. Imam Abdul Salam yang mengajar. Ada. Kata ada. Kelas malam lagi ada. Imam Zul yang mengajar.